Okay, selamat sejahtera pelajar-pelajar semua. Hari ini kita masuk bab yang pertama, subtopik 1.1 organisasi tisu tumbuhan. Sebelum ni kamu dah belajar tentang aras organisasi organisma multisel dalam bab 2 tingkatan 4. Sebelum ni kamu belajar tentang haiwan, hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Dapatkah anda menamakan beberapa sel khusus dalam tumbuhan? Yang dah baca boleh jawablah. Yang belum baca buku lagi, kita belajar sama-sama. Okey, tisu tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem terbahagi lagi kepada dua, iaitu tisu meristem apex dan juga tisu meristem lateral. Manakala tisu kekal terbahagi kepada tiga, iaitu tisu epidermis, tisu asas dan juga tisu vaskular. Tisu asas terbahagi kepada tiga lagi, iaitu tisu parenkima, tisu kolenkima dan juga tisu sklerenkima. Manakala tisu vaskular terbahagi kepada dua, iaitu tisu xilem dan juga tisu phloem. Okey, macam tahun lepas saya dah bagi tahu kat korang, biologi ni untuk kita skor, kita perlu buat tiga benda je. Yang pertama, kita kena hafal label. Yang kedua, kita kena hafal fungsi label. Yang ketiga, kita kena hafal dan juga faham proses. Dapat buat tiga ni, insya-Allah boleh skor biologi. Senang kan? Okay, tisu kekal. Tisu kekal iaitu tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Terdapat tiga jenis tisu kekal, iaitu tisu epidermis, tisu asas dan juga tisu vaskular, yang saya akan tunjuk next page. Rajah 1.2, rajah 1.3 dan juga jadual 1.1. Okey, ini ialah gambar rajah kedudukan tisu kekal dan juga mikrograf kedudukan tisu asas pada batang pokok. Kamu tengok, banyaknya. Tapi sebenarnya senang je nak hafal semua. Saya akan explain macam mana cara nak hafal rajah 1.2 dulu. Okay, kalau kamu tengok, tisu kekal ni dia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu daun, batang dan juga akar. Kemudian kamu perhatikan label dia. Kesemuanya ada 4 label yang sama. 4 label yang sama. Daun tu dia tertinggal label tisu asas yang warna hijau. Jadi label dia kamu kena tahu dia ada tisu asas, tisu epidermis, xilem dan juga phloem. Xilem dan juga phloem ni yang pelajar selalu tertukar. Tisu asas dan juga tisu epidermis biasanya tak salah sebab kamu dah biasa sangat dengar epidermis. Epidermis mesti dekat bahagian paling luar. Tisu asas yang dalam lah sebab epidermis yang kat luar. Jadi macam mana kamu nak tackle untuk hafal xilem dan phloem? Saya akan terangkan macam mana nak mudah hafal lah. Tapi tetap kena baca juga. Okay. Kalau kamu tengok dekat daun, dekat batang, dekat akar, apa persamaan yang kamu boleh perhatikan dekat xilem dan juga phloem? Siapa boleh jawab? Ada tak? Ada tak? Okey, saya tunjuk Persamaan dia ialah xilem mesti bahagian atas, phloem mesti bahagian bawah. Okey, xilem dekat atas, phloem dekat bawah. Untuk daun, xilem dekat atas, phloem dekat bawah. Untuk batang, tricky sikit lah. Kamu kena ingat, kamu kena tengok yang paling bawah. Kamu kena tengok yang paling bawah. Jangan tengok yang paling atas. Nanti dia terbalik. Kamu tengok yang paling bawah, kamu akan dapati xilem dekat atas, phloem dekat bawah. Xilem dekat atas, phloem dekat bawah. Sama juga dengan akar. Xilem tu yang tambah kan. Yang tambah, dia paling tinggi. Xilem dekat atas, phloem dekat bawah. Jadi sama je. Xilem atas, phloem bawah. Xilem atas, phloem bawah. Xilem atas, phloem bawah. Kamu hafal macam tu. Xilem atas, phloem bawah. Xilem atas, phloem bawah. Ulang banyak-banyak kali. Nanti kamu akan ingat lah.
Okey, ada masa ni kamu hafal. Kamu agak-agak dah ingat. Kita try next page. Saya akan kosongkan labeling dia. Kamu try baca. Kalau kamu dah betul semua, kiranya dah hafal lah. Sama juga dengan mikrograf kedudukan tisu asas pada batang pokok. Paling dalam parenkima, luar sikit sklerenkima, dekat luar sekali ialah kolenkima. Kamu hafal start daripada atas. Parenkima, sklerenkima, kolenkima, parenkima, sklerenkima, kolenkima. Ulang-ulang. Dalam, tengah, luar. Dalam, tengah, luar. Parenkima, sklerenkima, kolenkima. Okey, sekarang kamu ada masa hafal. Kamu hafal ni, kamu pause dululah video masa hafal. Pause. Kalau kamu tak pause, nanti dia pergi next page pula. A few moments later. Okey, sekarang ini ialah labeling. Kamu try jawab tanpa tengok ke surat sebelah. Ini apa? Ini apa? Okey, ini. Seterusnya yang ni. Ini. Ini ialah apa? Ini apa? Ini xylem ke phloem? Ini apa? Ni? Apa nama ni? Ini apa? Kalau kamu dah boleh jawab semua, maknanya kamu dah hafal. Settle satu masalah untuk jawab soalan 1.1. Okay? Okey, seterusnya kamu kena hafal dia punya struktur dan juga fungsi. Ni panjang lah. Jadi sebab saya dah tahu panjang, nak tanya dalam ni terus, nanti videonya leret-leret pula. Jadi nanti saya akan buat satu Google Form untuk tanya soalan yang memang ada dalam PowerPoint je. Dia ada dalam PowerPoint. Maknanya kalau kamu dah baca semua, kamu akan boleh dapat full mark lah untuk Google Form tu. Yang tak dapat full mark maknanya tak habis baca. Dia baca sekali lalu, 2 kali lalu. Okay. Jadi saya untuk fungsi ni saya baca sekali je lah. Saya tak ada tanya-tanya lagi. Okay. Struktur dan fungsi tisu epidermis. Tisu epidermis melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara diliputi lapisan berlilin dan kalis air yang dikenali sebagai kutikel. Kutikel mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan, iaitu proses transpirasi, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. Terdapat sel-sel epidermis yang telah terubah suai mengikut fungsinya, iaitu sel pengawal untuk mengawal bukaan liang skoma, sel rambut akar untuk meningkatkan luas permukaan, dan juga sel rambut akar untuk meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan garam mineral. Seterusnya, struktur dan fungsi tisu asas iaitu tisu parenkima. Tisu parenkima merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Ia mempunyai dinding sel yang paling nipis. Tisu parenkima yang berada dalam keadaan segar memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas. Terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula. Seterusnya ialah struktur dan fungsi tisu kolenkima. Tisu kolenkima terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel, mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa, mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenkima, memberikan sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Seterusnya ialah tisu sklerenkima. Tisu sklerenkima terdiri daripada sel-sel yang mati apabila matang. Ia mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas, memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu ini juga membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan.
Next, seterusnya ialah tisu vaskular, xilem. Xilem terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Ia mempunyai dinding sel yang diselaputi lignin, terdiri daripada salur xilem yang memanjang, berongga dan bersambungan antara satu dengan lain dari akar ke daun. Ini membolehkan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Seterusnya ialah tisu vaskular atau tisu vaskular phloem. Phloem terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis, terbentuk daripada sel hidup iaitu tiub tapis dengan kehadiran sitoplasma. Tiub tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Tiub tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiub yang memanjang dan bersambungan. Phloem mengangkut gula yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Phloem mengangkut gula yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Okey, untuk subtopik 1.1 sampai sini je, dia hanya bagi kita label fungsi. Jadi senang je lah untuk 1.1. Itu saja. Kalau korang ada soalan, ada apa-apa lagi, boleh tanya dekat komen dekat YouTube boleh, tanya dekat Telegram boleh, tanya dekat Google Classroom pun boleh. Semua boleh. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye.